بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Al-Fadil, Tuan Mursi Majlis, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini ialah malam kepada malam 10 yang terakhir. Malam ni adalah malam yang ke-19. Malam yang ke-19 ini jatuh pada malam Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk sama-sama kita mengambil pengajaran dan pedoman dalam sepanjang malam-malam Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam Jumaat dalam Ramadan ialah malam-malam yang sangat utama. Malam Jumaat ialah malam kepada Sayyidul Ayyam, malam kepada hari yang jadi penghulu kepada hari-hari. Tidak ada malam yang paling baik dalam seminggu melainkan malam Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu warid daripada hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesiapa yang mati pada malam Jumaat ataupun mati pada siang hari Jumaat, maka matinya ialah disebut dengan mati syahid dan terselamat daripada azab kubur. Maka tuan-tuan, Musa'ala Sayyidina Muhammad, tidak ada malam yang paling baik dalam Ramadan melainkan pada malam-malam Jumaat. Dan dalam semua malam-malam Jumaat dalam Ramadan, malam Jumaat yang paling baik ialah malam Jumaat yang terakhir dalam bulan Ramadan. Minggu depan ialah malam barangkali Musa'ala Sayyidina Muhammad, kita akan berada di malam yang terakhir, Jumaat yang terakhir. Kedudukan malam Jumaat yang terakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah sama seperti kelebihan dan kebesaran malam Lailatul Qadar itu sendiri. Malam Jumaat yang terakhir dalam bulan Ramadan ialah merupakan malam Jumaat yang sama kedudukan, kebesaran dan kemuliaannya sama seperti malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya kami menurunkan Al-Quran dalam malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kamu tahu tentang malam Lailatul Qadar?
Allah tanya dan dia jawab, Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau umur kita sampai 1000 bulan, 1000 bulan tu adalah 83 tahun. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada himpun semua 83 tahun itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang umur dia boleh beramal sampai 83 tahun? Kalau orang tu umur 83 pun dia potonglah 15 tahun. Sebelum tu dia masih belum baligh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, 83 tahun ni ialah hari dan malam, siang dan malam yang penuh dengan taat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barangkali kalau orang tu dia hidup 83 tahun pun dia tidak penuh siangnya dengan taat, malamnya dengan taat. Barangkali ada masa dia melakukan maksiat kepada Allah. Tapi siapa-siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka dia telah mendapat kelebihan menghidupkan sepenuh-penuh malam dan siang dengan taat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada malam itu Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanazzalul malaikatu warruh biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah para malaikat dan ruh. Ruh itu maknanya ialah malaikat Jibril alaihi salam. Mereka turun biizni rabbihim, dengan izin daripada Tuhan mereka. Min kulli amrin, yang mereka bawa qadar, yang mereka membawa ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk bulan ataupun tahun yang berikutnya. Maknanya tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, kalau Allah Subhanahu wa taala nak memberi kebaikan pada seseorang sepanjang tahun, maka Allah memberikan kepadanya malam Lailatul Qadar. Tapi ada orang yang Tuhan haramkan dia untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Sallallahu Muhammad. Tuhan tak bagi malam tu kat dia. Bila mana Allah tak bagi malam tu kat dia, berarti Allah menutup kebaikan dia sepanjang tahun. Maka sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, Ramadan inilah kemuncaknya. 10 hari yang pertama, ramai orang boleh datang lagi ke rumah Allah, ke surau-surau. Menjelang 10 malam yang kedua, mereka yang datang pada hari-hari pertama sudah tidak lagi mendatangi surau dan masjid-masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka menjelang malam yang ketiga, fasa yang ketiga, maka semakin akan mengurang masjid dan surau. Sebab mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fasa yang ketiga ialah mereka yang dipilih dalam yang terpilih. Dipilih lagi. Begitu halusnya pemilihan Allah untuk malam yang terakhir. Kalau ibarat orang buat kenduri, masalah Sayyidina Muhammad, 10 malam pertama, lebih-lebih lagi malam pertama, panggil semua orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan Maha Kaya. Kalau tengok orang kaya buat kenduri, dia ada kenduri berkali-kali. No, masalah sayyidina Muhammad. Dia buat kenduri kahwin, dia buat walimatul urus, dia buat kenduri berkali-kali. Kenduri pertama panggil semua. Kenduri kali yang kedua panggil adik-beradik yang terdekat. Kenduri yang ketiga panggil rakan-rakan bisnes. Mana mereka pilih lepas pilih. Sallallahu Muhammad. Oleh kerana Ramadan ni ialah bulan yang penuh dengan keberkatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad masuk sahaja Ramadan, yang Nabi ungkapkan ialah qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kamu Ramadan,
bulan yang diberkati, bulan yang penuh dengan keberkatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan tuan-tuan, Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Allah ala sayyidina Muhammad. Sesiapa yang seronok dengan masuknya Ramadan, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya dari dibakar oleh api neraka. Seronok ya, bagi seronok ya main Ramadan. Modal kita seronok aja masuk bulan Ramadan. Tuan-tuan, maka diharamkanlah jasad kita dibakar oleh api neraka, insya-Allah. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Seronok ni tuan-tuan kena bertahan sampai hari-hari yang terakhir. Seronok ni tuan-tuan bukan dengan raya no. Seronok dengan puasa dulu. Seronok dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibadah berpuasa dan qiyamul lail dulu. Selepas daripada kita berjaya menunaikan hak-hak yang sepatutnya sepanjang hari waktu kita berpuasa, selepas daripada kita dapat menunaikan 30 hari sebulan menunaikan solat tarawih, qiyamul lail dan sebagainya, makna bila kita telah berjaya, barulah kita boleh seronok dengan hari raya. Sebab hari raya ia dipanggil Yaumun Nasri, hari kemenangan. Bila mana kita dah berjaya melepasi ujian-ujian, maka baru seronok kita menyambut hari raya. Tuan-tuan, orang yang puasa sungguh-sungguh, qiyamul lail sungguh-sungguh, musalla sayyidina Muhammad, dia akan seronok menempuh hari raya. Tapi kalau orang tu puasa pun tak, sallallahu alaihi Muhammad, tarawih pun tak, agak-agak dia raya macam mana agak-agak? Kita tak pernah rasa kan, sebab kita tak pernah tak puasa. Kita selalu main tarawih. Orang yang tak pernah puasa, yang tak pernah main tarawih, dia tak ada perasaan. Dia kaku. Pasal dia telah tidak puasa dan telah tidak menaikkan tanggungjawab dia sepatutnya pada ketika mana malam Ramadan. Jadi tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka Allah cerita malam Ramadan ni, malam itu qadar, malamnya lain. Malam ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lainnya malamnya Allah sebut salamun hiya hatta matla'il fajri. Malam itu begitu tenang, malam itu begitu damai, malam itu malam yang penuh dengan kesejahteraan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hatta matla'il fajri, sehingga terbit fajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma orang tanya, malaikat tu turun masa mana? Kalau kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadir sembahyang Isyak berjamaah, kita dah kira menghidupkan malam Lailatul Qadar. Siapa-siapa yang datang menghidupkan sembahyang berjamaah Isyak, dia dah kira menghidupkan separuh malam Lailatul Qadar. Siapa yang datang pula sembahyang subuh berjamaah, maka lengkaplah dia menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, tuan-tuan, malam 10 yang terakhir jangan tinggal sembahyang Isyak berjamaah, jangan tinggal sembahyang subuh berjamaah. Tu paling kurang. Kalau Tuhan nak haramkan dia untuk mendapat kebaikan yang akan datang, Tuhan tak bagi main sembahyang berjamaah Isyak, Tuhan tak bagi main datang sembahyang jamaah subuh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, bila malaikat tanazzalul malaikatu warruh, bila turun malaikat dan juga Jibril mengetahui ratusan ribu, jutaan, trilion malaikat yang turun datang ke bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Jibril alaihi salam Sayyidina Muhammad akan sampai bersama tentera Allah, para malaikat di mana-mana sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada hamba-hamba Allah yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Turun malaikat ni, salli ala sayyidina Muhammad, dia bukan turun daripada malam ni. Dia bukan turun daripada sekarang ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Dia turun iaitu pada saat yang terbaik dalam malam. Malam ni yang terbaiknya ialah pada saat yang dipanggil sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau kita bahagi malam tu tiga, Sallallahu Alaihi Muhammad, jadi sepertiga malam yang terakhir itulah turunlah para malaikat. Sallallahu Alaihi Muhammad. Tuan-tuan, itulah saat yang paling payah orang nak bangun. Itulah saat yang paling payah untuk orang nak bangun, berqiyamul lail, membaca Al-Quran, bermunajat dan sebagainya. Sallallahu Alaihi Muhammad. Kita ni tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad, boleh kita ni Sallallahu Alaihi Muhammad, kalau kita masih belum tidur, okey lagi. Tapi bila mana kita dah tidur, nak bangun susah sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang saya pun rasa bimbang. Takut saya sendiri hak bercakap ni tak mendapat pilihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal'a'idhu billah. Sebab kaedahnya bangun malam ni susah. Dalam satu hadis Nabi kita sebut, innama yathqalu qiyamul lail ala man athqalathul khataya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya saja beratlah qiyamul itu kepada orang yang banyak salahnya dengan Allah. Siapa yang siang harinya banyak salah dengan Allah, susah untuk bangun malam. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, subhanallah, kalau kita kata sepertiga malam yang terakhir itu, kalau kita bahagi pukul 7.30 mula malam, kita bagi pukul 5.30 ialah lebih kurang berakhir malam. Kalau kita bagi 1/3 malam terakhir tu pukul berapa? Tolong kira Ustaz. Pukul 2. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Pengalaman saya, pengalaman orang yang pernah mendapat Lailatul Qadar, itulah waktu dia. Itulah waktu dia. Sallallahu Alaihi Muhammad. Apa nak buat kalau malam yang kita tunggu-tunggu, nanti-nanti itu dapat pada kita? Sallallahu Alaihi Muhammad. Tuan-tuan, Nabi SAW mula pada malam esok. Malam ni malam pra. Kalau kita selalu bangkit pada pukul 4.30 pagi, pukul 5 pagi bangun makan sahur, Sallallahu Alaihi Muhammad, mula pada malam ni, mula pada malam esok, kena bangun lebih awal. Pasal kita nak memburu malam Lailatul Qadar, sebab kita nak malam tu. Allahumma salli ala sayyidina. Kita tuan-tuan, ibadat kita tak banyak. Kalau kita boleh buat malam tu amal yang soleh, maka kita mendapat laban untung yang besar, iaitu 83 tahun amal kebajikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW dalam hadis yang disebut Nabi SAW idza dakhala al-'ashr ay ahya al-laila wa ayqadha ahla wa shadda mi'zarah. Nabi SAW Sayyidina Muhammad bila mana masuk malam, bila masuk 10 malam yang terakhir daripada Ramadan, ahya al-laila, Nabi kita menghidupkan keseluruhan malamnya. Maknanya Nabi dah tak tidur lah. Kita tidur juga.
Ahyal laila, bila sebut al-lail mana daripada awal malam sampai akhir malam tak tidur dah. Tu al-laila. Kalau kita nak menghidupkan sunnah, menghidupkan sepanjang malam, tak tidur dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan apa Nabi buat? Wa aiqaza ahlah, Nabi gerak ahli keluarganya. Yang ketiga Nabi buat apa? Wa syadda mi'zarah, Nabi ikat kainnya. Ikat kain bukan kut atas dan kut bawah. Kain ni ikat. Kalau nak tidur malam pakai kain, supaya kain kita tak terselak, kita ikat. Ikat kain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa maknanya? Kinayah daripada meninggalkan jima. Bila menjelang 10 malam terakhir, Nabi sudah tak lagi berjimat dengan isterinya. Tak ada dah. 10 malam tak kenal dengan isterinya. 10 malam terakhir hanya kenal hanya Tuhannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan, apa maknanya? Bersungguh-sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan 10 malam yang terakhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaupun kita tak boleh buat sesempurna Rasulullah, tapi pada 10 malam terakhir tidur untuk bagi sikit melebihi malam-malam lain. Ini untung orang-orang yang sekarang dah pencin. Di Mesir, saya tengok masalah Sayyidina Muhammad, orang Arab Mesir, masalah Sayyidina Muhammad, mereka reti sungguh. 10 malam yang terakhir, bila menjelang 10 hari dan malam terakhir Ramadan, mereka ambil cuti. Setahun mesti cuti 10 hari. Pasal apa? Untuk mereka melaksanakan, menunaikan 10 malam terakhir seperti Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Maknanya malam mereka tak tidur. Bila mereka tidur? Lepas subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas subuh tidur bulan lain dilarang Rasulullah. Orang yang tidur lepas subuh dalam bulan lain tidak mendapat doa keberkatan dari Rasulullah. Nabi doakanlah sebuah hadis masalah Sayyidina Muhammad, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Wahai Tuhan, berkatilah umatku pada waktu pagi mereka. Mana siapa yang tidur lepas subuh tak dapat doa Rasulullah. Tapi dalam bulan Ramadan masalah Sayyidina Muhammad, siapa yang tidur lepas subuh, selepas malamnya tak tidur masalah Sayyidina Muhammad, maka lepas subuhnya dikira ibadah tidurnya. Tapi kalau kita kerja, tak bolehlah tidur lepas subuh. Tak bolehlah kita nak bangun malam. Musallallahu alaihi Muhammad. Tapi bagi orang yang kerja sendiri, jangan lepas peluang. Bagi orang yang dah pencen, jangan lepas peluang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, kita buat apa? 10 malam terakhir duduk di masjid. Cari masjid. Buat apa boleh buat. Kalau kita pengalaman orang, kalau kita reti, kita buat ibadat, kita bangkit pukul 2 pagi, 3, 4, 5, 3 jam je. 5 tu nak makan sahur dah. Salah Sayyidina Muhammad. 3 jam ni bukan lama. 3 jam ni tak sempat nak buat apa. Tu tak kira lagi kita mengantuk. Allah Sayyidina Muhammad. Tapi kaedahnya nak bangun tak bagi mengantuk, nak bagi segar, mesti ikat dengan tidur sebelum zuhur. Dia panggil tidur qailulah. Allah Sayyidina Muhammad. Kalau kita tak biasa, ataupun kita tak tidur qailulah, dia tak akan mampu. Kalau kita bangkit, kita mesti mengantuk, kita mesti letih. Tapi kalau kita qailulah sebelum zuhur kita tidur, Rasulullah Sayyidina Muhammad, kita bangun malam kita segar, sedap, lain. Sebab itu golongan ubad, ahli ibadat, mereka tidak pernah meninggalkan sembahyang, mereka tak pernah meninggalkan tidur qailulah, dekai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab macam ni lah, dia pertengahan malam ni bukan pukul 12.
pertengahan malam ni dia ukur masalah Sayyidina Muhammad, pukul berapa sembahyang zuhur. Jadi kalau 1:30, 1:25 zuhur, jadi 1:25 pagi sagilah, itulah tengah malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia begitu kait dengan tidur qailulah sebelum zuhur dengan bangun qiyamul lail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi malam ni malam Jumaat, ni malam pra, malam ni kena mula dah. Sebenar-benarnya masalah Sayyidina Muhammad, walaupun banyak ulama bercakap dan berikhtilaf pada malam apa malam Lailatul Qadar, kesimpulannya 10 malam yang terakhir. Di sana para ulama membicarakan lagi, mendetailkan lagi 7 malam yang terakhir. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, satu masa Nabi SAW, Allah tunjuk malam Lailatul Qadar kepada Rasulullah. Allah tunjuk malam Qadar ni sebelum berlaku malam Lailatul Qadar. Allah bagi tahu pada Rasulullah. Nabi bagi tahu, Nabi kata, aku Tuhan tunjuk malam Qadar untuk tahun ni. Tapi aku lupa malam tu malam apa. Allah lupakan Rasulullah sallallahu Muhammad. Cuma kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, malam tu aku Tuhan tunjuk aku sujud di atas tanah yang basah. Sallallahu. Itu dia panggil apa dia panggil? Clue. Clue dia aku sujud di atas tanah yang basah. Sallallahu Muhammad. Tuan-tuan, akhirnya satu malam tu malam 23, seorang sahabat bernama Abdullah bin Ulais, lepas mayang subuh masalah Sayyidina Muhammad, Nabi lepas mayang subuh dia bangun nak balik masalah Sayyidina Muhammad. Sebelum tu, jadi malam 23 tu malam tu hujan. Malam tu hujan. Kata Abdullah bin Ulais, malam tu kami diturunkan hujan. Nabi SAW, masjid Nabi bukan ada kapet macam kita ni. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka sujud di atas pasir. Sebab itu bila mana kita sembahyang dalam mazhab Syafi'i ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila bagi salam kita sapu muka. Tuan-tuan, jadi sapu muka ni sunat dibuat di dalam mazhab kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan perbahasannya ada dalam perbahasan yang disusun hadisnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam Azkar An-Nawawi ada sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dalam kitab Tun Husin Kedah ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, pasal apa sapu muka ni? Sebab para sahabat mereka sujud atas pasir. Bila sujud atas pasir, jadi penuh muka tu penuh dengan pasir. Akhirnya bila bagi salam mereka sapu pasir. Wassalamualaikum Muhammad. Jadi dalam malam tu hujan. Lepas Nabi kita semayang subuh, mengimami semayang subuh, Nabi kita bangun balik, kata Allah bin Unas, kami nampak air di Rasulullah, di hidung Rasulullah. Kami tahu malam itulah malam tu Qadar. Mula malam 23 ke atas. Di sana ulama mendetailkan lagi malam Qadar masalah Sayyidina Muhammad ialah malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Allah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tapi kadang-kadang kita tak erti. Mungkin malam 23 kita, malam 24 Mekah. Mungkin ke malam 23 Mekah, malam 24 kita. Tuan-tuan. Jadi hak ni Allah tutup malam Qadar.
rahsia Allah. Malam Qadar itu adakah waktu Mekah ataupun waktu kita? Tak tahu. Saya baru balik Mekah dalam seminggu lebih. Kami seminggu yang pertama kami puasa di Mekah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila saya tengok orang hantar WhatsApp, penuhnya orang mentawafi Kaabah sampai tak bergerak, saya takut. Saya bimbang. Sebab Kaabah ni orang tak pernah berhenti tawaf. Sebab tu dunia ni perlu berterima kasih pada umat Islam kerana tawaf. Tentulah pusat dunia ni, bila dia berhenti daripada tawaf, masalah akan berlaku. Itu saya takut. Ni saya berdiri cakap diri belum rumah, tak tahulah pasal apa. Takut dengan benda-benda yang pelik-pelik yang Tuhan nak tentukan kepada hamba-hamba dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, umat Islam tak pernah puasa sama, melainkan pada tahun ini. Di Mekah saya bercakap dengan orang Mekah, Sallallahu alaihi Muhammad, mereka sendiri heran. Sebelum ni tak sama di antara Saudi dengan Bahrain, dengan negara Arab yang lain, dengan Qatar. Tapi seluruh Saudi sama hari Isnin. Macam kita juga hari Isnin. Maknanya dengan rahmat Allah, maka Tuhan nak bagi sesuatu juga pada kita. Kita tak celaru lah. Kita tak, kalau 23 sama dengan Mekah, kalau 25 sama dengan Mekah. Alhamdulillah Muhammad. Pasal apa kena kira dengan Mekah? Mekah ni dia ibu, Mekah ni pusat. Malaikat yang nak turun berkhidmat dalam alam ni, dia turun dulu di Mekah, tawaf, baru berselerak. Untung sungguh orang yang tunaikan fardu haji di Mekah, tunai umrah di Mekah. Sebab itu kami, kalau kami tunaikan umrah, yang dipesan kepada anak jamaah Sallallahu Muhammad, jangan tinggal tawaf pukul 2 pagi. Sebab tawaf itu tawaf yang penuh dengan keberkatan. Sebab tawaf dengan malaikat yang nak bertugas seluruh alam ni. Jadi tuan-tuan, Sallallahu alaihi Muhammad, dalam semua malam-malam itu, Sallallahu alaihi Muhammad, malam yang ulama mengira yang paling banyak mengira malam Qadar dan sering berlaku malam Qadar ialah malam 27 Ramadan. Hampir-hampir para ulama mengatakan malam 27 syak, malam tu saja malam Qadar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu tuan-tuan, barangkali Sallallahu alaihi Muhammad, pasal apa di Mekah, di sana orang buat balik khatam Quran malam 27. Sebab mereka, sebab ada benda yang ada kait, ada sebab. Kalau di Mesir, guru kami Syekh Zaki Ibrahim memang dah mengatakan malam 27 malam itu Qadar. Sallallahu alaihi Muhammad. Hakikatnya hanya Allah Maha mengetahui. Tak tahu malam apa. Tentunya malam Qadar dalam sejarah para ulama pernah berlaku pada malam sebelum daripada 10 malam terakhir. Kalau turun Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, berlaku pada malam 17. Pernah juga malam Qadar berlaku pada malam 1 Ramadan. Kadang malam 1 Ramadan semua dapat. Malam tu tengah semangat. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi tentu ada orang yang kadang-kadang Sallallahu alaihi Muhammad, orang nak raya dah, tuan-tuan, orang kalut pergi beli barang, beli baju, pergi mall, supermarket, pasar malam, tuan-tuan, bila balik letih, malam apa? Malam 29. Tuan-tuan, pernah berlaku. Jadi bila kata malam Qadar ni, kita kena apa? Taraqabu dia bagi. Taraqabu ni mengintip, perhati. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada orang salah faham, perhati. Bila menjelang pukul 12, pukul 1, pukul itu dia keluar daripada rumah.
Dia kata masalah Sayyidina Muhammad, kalau dulu ni masalah Sayyidina Muhammad pokok sujud, pokok rokok. Dia tengok pokok rokok nak tak rokok pun. Masalah Sayyidina Muhammad. Malam Lailatul Qadar, malam yang sejuk pun tak, panas sangat pun tidak, dia sederhana. Bahkan pada malam itu masalah Sayyidina Muhammad, dia tak jatuh meteor, tak jatuh taik-taik bintang. Masalah Sayyidina Muhammad malam Qadar. Orang yang paling tahu malam Qadar ni pada saya NASA lah kot. So, mereka paling tahu malam apa yang tak jatuh. Malam tu malam tak jatuh taik bintang. Siapa-siapa ada beradik di NASA, telefon Ustaz, tolong tanya masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, malam tu subhanallah. Tapi wallahu alam, sejak mutakhir ni kita tak tahu, tiba-tiba berayak macam-macam Tuhan tunjuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak sejarah orang tua dulu, pi surau masalah Sayyidina Muhammad, ayak beku. Dia sebenar-benarnya setiap orang tu dia ada pengalaman sendiri bertemu dengan malam atau qadar ni, masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad yang lebih besar lagi, bukan semua tanda-tanda tu, tapi tanda tu ada dalam hati kita. Apa kita rasa? Apa kita rasa? Itu paling besar sekali. Kalau kita dapat malam tu masalah Sayyidina Muhammad, apa nak kita baca? Sayyidina Aisyah pernah tanya, Sayyidina Aisyah, bila kena Nabi SAW menghidupkan malam-malam Qadar, mencari malam Lailatul Qadar, maka Sayyidina Aisyah tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau bertemulah aku dengan malam Qadar, apa aku nak baca Rasulullah? Nabi kita suruh baca satu perkara, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita seorang, wahai Tuhan, Engkau suka kepada memberi keampunan, suka memberi kemaafan, fa'fu anni. Kalau begitu Tuhan, maafkan aku. Itu ya baca. Jadi tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka mudah-mudahan kita kuat untuk menempuh 10 malam terakhir ni, insya-Allah. Sebab susah tuan-tuan. Dan kurangkan makan 10 malam terakhir ni. Buka puasa sekadarnya. Pasal kalau kita melebihkan jasad, kita akan terkurangkan ruh kita. Jasad lebih sangat, kita tak mampu. Kita nak bangun dah, sebelum tidur tu kita dah set jam lah nak bangun, tapi oleh kerana kita terlebih mengutamakan jasad, bila sampai masanya kita kata sagilah, nantilah. Tengok rapat dengan subuh, apa tak nak buat. Wala'idzubillah. Terlepas makan tak apa lagi, tapi jangan terlepas bermunajat dan berdoa kepada Allah. Jangan terlepas. Terlepas kali ini, tak tahu nak dapat pula akan datang. Umur kita tak tentu, tapi yang pasti sekarang kita dah Tuhan panggil, Tuhan dah bagi umur kita sampai ke saat ini. Jadi tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, marilah kita mula pada malam ni. Kita mula pada malam ini. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, perhati malam-malam ini sebutkan tadi. Dia ada dalam kitab Imam Ghazali, dia sebut puasa hari ni masalah Sayyidina Muhammad malam ni, puasa hari ni dia malam ni. Tapi menurut guru saya masalah Sayyidina Muhammad, pengalaman Imam Ghazali dan para ulama tu ialah pengalaman mereka dan sudah pun berlalu, ataupun dalam bahasa lain dia sudah expired, lepas dah. Ni ialah penentuan baru masalah Sayyidina Muhammad.
penentuan baru. Sama je doa pun, doa tuan-tuan, masalah sama ni Ramadan ni, doa tuan-tuan, doa. Kadang-kadang penerimaan doa kita ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia ada masa habis, ada masa expired. Tuan-tuan. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka untuk 10 malam yang terakhir ni, masalah Sayyidina Muhammad, maka hidupkan malam. Hidupkan malam. Tidur awal, soalan Sayyidina Muhammad nak bangkit awal. InsyaAllah. Dan saya ucapkan tahniah dan syabas pada tuan-tuan yang masih kekal sampai ke saat ini menghidupkan sembahyang tarawih soalan Sayyidina Muhammad, dan mudah-mudahan kita Allah pilih untuk mendapat habuan itqun minan nar, iaitu pelepasan daripada api neraka Allah. InsyaAllah. Jadi kalau kita boleh maintain, jaga ni, jangan terlepas bayang tarawih, jangan terlepas bayang jamaah. Jadi insyaAllah kita ialah orang-orang yang Allah masukkan dalam kelompok yang Allah selamatkan daripada api neraka dia, insyaAllah. Yang baik daripada Allah kurang saya sendiri. Mudah-mudahan ada kebaikan daripada pertemuan kita pada malam ni, insyaAllah. Dan untuk tuan-tuan juga, untuk habuan lain, saya seperti biasa kami tuan-tuan yang nak buat kebajikan menyumbang untuk bangunan Darul Hadis dialu-alukan insya-Allah. Dan di luar sana kami malam ni ada bawa ayat 30 juzuk Al-Quran. Anak-anak kami baca sendiri insya-Allah. Moga-moga dengan ayat bacaan 30 juzuk Al-Quran itu akan melembutkan hati kita, perasaan kita, hati kita, untuk kita nak menempuh saat-saat yang masih berbaki depan kita ni, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بهداتك، اللهم نور قلوبنا بهداتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولمشايخنا وجميع المسلمين والمسلمين برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين.